Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni sekali lagi kita berpeluang untuk sama-sama hadir mengimarahkan rumah Allah, dan dalam waktu yang ada ni kita isi dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Jadi seperti biasa malam ni kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan fiqh, khususnya berkenaan dengan bab taharah. Jadi insya-Allah malam ni kita akan masuk bab wudu, bab berkenaan dengan wudu. Jadi sebenarnya kita rujukan kita lah dalam perbincangan berkenaan dengan wuduk ni, kita tengok khusus dalam mazhab Syafi'i sahaja. Kita belajar berkenaan dengan Syafi'i sahaja dulu. Itu. Jadi di sini ada terjemahan dan sedikit huraian lah yang Abu kutip daripada kitab Al-Yaqutun Nafis, salah satu kitab yang basic, yang asas berkenaan dengan fiqh mazhab Syafi'i. Jadi berkenaan dengan wuduk ni ada beberapa perkara yang kita nak bincang lah. Jadi kita tengok dulu dalam kitab asal dia, iaitu al-wudu. Al-wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha' wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Furudul wudu'u sittatun. Al-awwalu an-niyyatu, al-thani ghaslul wajhi, al-thalithu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, al-rabi'u mashur ra'si, al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Okey. Jadi kita nak tengok malam ni dua perkara dulu, iaitu berkenaan dengan ta'rif wudu dan fardu ataupun rukun-rukun wudu. Hak selebihnya tu tak ada lagi lah malam ni, berkenaan dengan syarat-syarat wudu, sunat-sunat wudu, perkara-perkara makruh wudu dan benda-benda yang membatalkan wudu. Hak tu insya-Allah kemudian. Okey. Jadi terjemahannya kita baca saat ni. Dia kata wudu. Wudu dari segi bahasa bermaksud kata nama yang merujuk kepada perbuatan membasuh sebahagian anggota badan. Kata nama wudu tu sendiri orang panggil isim. Kata nama yang merujuk kepada perbuatan membasuh sebahagian anggota badan. Dari segi syarak pula, ia bermaksud kata nama yang merujuk kepada perbuatan membasuh anggota badan yang tertentu dengan niat yang tertentu ataupun dengan niat yang khusus. Okey. Dengan niat yang khusus. Itu ta'rifnya. Jadi berkenaan dengan ta'rif ni ada beberapa perkara yang kita nak bincang. Tulis saya lebih kecil sikit sebab kita buat dalam bentuk nota, nota kaki. Tak apalah. Jadi pada minggu lepas kita bincang dah, okey. Berkenaan dengan wasilah-wasilah taharah dan maqasid taharah. Jadi maqasid taharah yang kita sebut dah minggu lepas ada 4, iaitu wudu, mandi janabah, tayamum dan
menghilangkan najis, izalatun najasah. Ada 4 perkara hak kita panggil sebagai maqasid. Okey. Jadi kenapa apa ni, dalam kitab-kitab fiqh bila kita ngaji bab taharah ni, dia mulakan dengan wudu. Maqasid taharah ni dia mula dengan wudu dulu. Tidak kata mula dengan mandi janabah dulu ke, ataupun dengan tayamum dulu ke, ataupun dengan izalatun najasah dulu. Dia mula dengan wudu dulu. Mula dengan wudu dulu. Jadi sebabnya ialah kerana apa ni, orang ramai lebih kerap berwudu. Nombor 5 bawah tu, nombor 5 dan atas tu, orang ramai lebih kerap berwudu berbanding mandi janabah, berbanding tayamum dan izalatun najasah. Orang yang kena berwudu ni lebih ramai lagi. Dia lebih kerap. Lebih kerap. Boleh jadi apa ni, kita berwudu paling kurang 5 kali sehari. Tapi kalau mandi janabah, belum tentu lagi sekali sehari. Belum tentu lagi sekali sehari. Tayamum pun begitu juga. Jarang sekali berlaku dalam kehidupan kita. Begitu juga izalatun najasah. Jadi dia mula dengan hak paling penting dulu. Hak paling penting dulu. Itu yang pertama. Lepas tu dia kata perbincangan berkenaan dengan wuduk ni berkisar kepada 7 perkara. Bila kita belak kitab-kitab fiqh berkenaan dengan wuduk ni, bila sebut bab wuduk je, maka dia akan bicara 7 perkara ni. Tak lari daripada 7 perkara ni. Iaitu yang pertama tentang ta'rif wuduk, definisi wuduk, hakikat wuduk. Wuduk tu gapo? Okey. Yang kedua, benda-benda hak mewajibkan berwuduk. Apakah perkara yang mewajibkan seseorang itu berwuduk? Mujibatul wuduk orang panggil. Yang ketiga, fardu ataupun rukun wuduk. Yang keempat, syarat-syarat wuduk. Yang kelima, sunat-sunat wuduk. Yang keenam, makruh-makruh wuduk. Dan yang ketujuh, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. 7 perkara. Tak lari daripada 7 perkara ni. Tak lari daripada 7 perkara ni. Okey. Sekarang ni kita nak pergi hak pertama dulu. Perbincangan pertama berkenaan dengan wuduk, iaitu gapo? Definisi wuduk, ta'rif wuduk, hakikat wuduk. Hakikat wuduk. Jadi nombor 6 tu tak tahulah nampak apa tidur. Lama tak nampak. Sebab kabur jauh. Kabur jauh tak nampak dah tahu tu. Jadi wuduk ni, okey. Kita dah panggil wuduk. Dalam bahasa Melayu pun panggil wuduk juga. Sebenarnya bahasa Melayu ambil daripada bahasa Arab. Okey, ambil daripada bahasa Arab. Tak ada dalam bahasa Melayu perbuatan gitu tu kita duk buat sebelum semaya tu. Okey, basuh muka, basuh tangan, tak ada perkataan khusus. Jadi pakai ambil daripada bahasa Arab. Orang Arab panggil wuduk, kita panggil wuduk juga. Tak apalah. Jadi kita nak tengok dalam bahasa Arab. Jadi dia kata wuduk berasal daripada perkataan wada'ah. Hak ni adalah kaedah dia untuk menentukan pecahan perkataan tu. Sesuatu perkataan dalam bahasa Arab ni biasa dia ada pecahan dia. Kalau kita kat macam apa ni? Makan, makanan, dimakan, pemakanan. Dia ada benda-benda gitu. Dia ada benda-benda gitu. Jadi wuduk ni berasal daripada wada'ah yang bermaksud bercahaya dan berseri. Itu maksud asal wuduk. Maksud asal wuduk iaitu bercahaya dan berseri. Kerana itu orang Arab mengatakan wajhun wadi'un, ai wajhun munirun. Orang Arab sama guna wajhun wadi', wajah yang bercahaya. Wadi' dengan makna munir, yakni bercahaya, berseri. Wajah yang berseri. Gitu. Okey. Lepas tu sebab dinamakan dipanggil wajah tasmiyah. Kenapa dinamakan perbuatan tu? Okey, perbuatan basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, lepas tu sapu kepala dan basuh kaki sampai ke buku lali. Kenapa dinamakan perbuatan itu berwuduk? Ada sebab dia. Sebabnya ialah kerana perbuatan tersebut dapat menghilangkan kegelapan dosa orang yang berwuduk. Jadi sebab itulah dinamakan wuduk. Sebab dosa-dosa ni, okey, dosa dibuat oleh tangan, dibuat oleh mata, dibuat oleh telinga, mulut, kaki ni. Dosa-dosa ni setiap semua kalau dalam agama, dosa-dosa ni digambarkan sebagai kegelapan.
Menggelakkan hati kan dosa lagu tu. Jadi apakah perkara yang dapat menghilangkan memberikan cahaya, menghilangkan kegelapan, menyinari seorang itu dengan wuduk lah. Wuduk dapat menghilangkan kegelapan dosa orang yang berwuduk tadi. Jadi sebab itulah itu dia punya hubung kait. Hubung kait. Seolah-olah orang yang ambil wuduk tu dia telah menyinari anggota tubuh dia daripada kegelapan dosa yang dia telah buat sebelum tu. Gitu seolah-olahnya. Bahkan ada dalil. Dalam hadis menyebutkan Nabi SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Nabi kata sesungguhnya umat aku akan diseru pada hari kiamat. Beza umat Muhammad dengan umat-umat Nabi yang lain, lagu mana? Umat Muhammad akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan berseri. Berseri-seri muka dia, tangan dia, kaki dia. Sebab apa? Min atharil wudu. Sebab kesan daripada wudu. Itu Nabi sebut. Selain itu Nabi SAW juga bersabda, itu an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatri al-ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatri al-ma'. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatri al-ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub." Nabi kata, apabila seseorang hamba muslim ataupun hamba mukmin berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya, maka keluarlah daripada wajahnya kesemua dosa yang dia tengok dengan matanya. Maknanya dosa mata. Setiap bersama dengan air, bersama dengan jatuhnya air, bertitiknya air itu gugur dosa. Gugur dosa. Dan setiap kali dan apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluar daripada kedua tangannya itu kesemua dosa yang dia buat dengan tangan tersebut. Bersama dengan air wuduk tu ataupun bersama dengan titisan air wuduk yang jatuh tu. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesemua kesalahan ataupun dosa yang dia buat dengan kedua kakinya bersama dengan air. Air itu menitiknya air itu, maka gugurlah dosanya. Sehinggalah dia selesai berwuduk dalam keadaan bersih daripada dosa. Ini dosa kecil lah. Bukan dosa besar. Dosa-dosa kecil. Dosa besar dia kena taubat. Dosa besar dia kena taubat. Jadi itu. Itu kita kata kelebihan berwuduk. Kelebihan berwuduk hak kita tak nampak. Hak kita tak nampak. Hak kita nampak ni mungkin lebih menyegarkan, mungkin lebih membuat kita rasa selesa, cergah. Itu je lah hak kita nampak. Hak tak nampak Nabi sebut dalam hadis, benda ghaib. Itu yang pertama. Lepas tu perkara kedua yang berkait dengan wuduk ialah perkara-perkara yang mewajibkan wuduk. Perkara-perkara yang mewajibkan wuduk. Tadi ta'rif. Kita sebut tadi ta'rif. Nanti dulu kita tengok ta'rif dulu. Kita tengok ta'rif dulu. Sebelum kita pergi yang kedua saat ni. Jadi ta'rif wuduk dari segi syarak. Dari segi syarak wuduk ni bermaksud kata nama yang merujuk kepada perbuatan membasuh anggota badan yang tertentu dengan niat yang khusus. Basuh anggota badan yang tertentu. Hak tertentu tu maksud dia anggota wajib. Anggota wajib. Gapo dia hak wajib dalam berwuduk? Satu, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, dan last sekali basuh kaki. Pak tu ya.
Empat tu sahaja anggota wajib. Anggota wajib 4 je. Tapi bila kita belajar bab wuduk ni, kita belajar rukun wuduk, bukan 4 je, ne sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Ne sebenarnya. Iaitu niat dan last sekali tartib. Kena buat ikut tartib. Kalau basuh kaki dulu, lepas tu bawa basuh muka, lepas tu bawa basuh siku, lepas ni basuh tangan, lepas tu bawa basuh kepala, tak jadi. Dia kena ikut susunan, tartib. Okey. Cumanya dalam ta'arif ni, dalam ta'arif ni, dalam definisi ni, seolah-olah tak ada tartib tu. Kalau kita perhati, dia kata nama yang merujuk kepada perbuatan membasuh anggota badan yang tertentu. Basuh anggota badan tertentu masuk lepak tu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Masuk dah 4. Dengan niat yang khusus. Niat yang khusus tu maksud niat sebelum berwuduk tu. Mula-mula sekali. Baru 5. Mana tartib? Dalam ta'arif, bila kita mentarifkan sesuatu, mendefinisikan sesuatu, dia kena masuk belaka hakikat bagi sesuatu tu. Rukun-rukun sesuatu tu. Dah kita kata rukun wuduk ada ni, mana sah lagi? Mana sah lagi? Jadi ulama kata, membasuh anggota badan yang tertentu tu maksud dia tertentu dari segi zat dan sifat. Tertentu dari segi zat maksud dia basuh muka, zat muka, zat tangan, zat kepala dan zat kaki. Hak tu ni jelas setiap satu tu. Lepas tu tertentu dari segi sifat pula, maksud dia basuh muka dulu, lepas tu bawa basuh tangan, lepas tu bawa sapu kepala dan basuh kaki. Jadi sifat itulah yang dimaksudkan dengan tartib. Jadi dalam ta'arif ni, dalam definisi ni sudah lengkap dah ke semua rukun wuduk yang 6 tu. Cukup dah. Cukup dah, tidak timbul masalah. Itu. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, perkara yang kedua yang berkait dengan wuduk ialah perkara-perkara yang mewajibkan wuduk. Mujibatul wuduk. Jadi perkara yang mewajibkan wuduk ni ada 2. Gapo hak mewajibkan kita berwuduk? Wajib berwuduk, bukan sunat. Iaitu hadas. Hadas dan iradah untuk mendirikan solat. Bukan mendirikan solat saja, iradah untuk ibadah yang wajib. Kena ada wuduk. Sebut solat tu sebab solat lah. Hak sama-sama dilakukan. Gapo dia perkara yang perlu ada wuduk. Bila kita nak buat. Yang pertama semaya. Yang kedua tawaf. Yang ketiga setuh Quran. Dan yang keempat bawa Quran. Hamlul Quran, hamlul mushaf. Dalam mazhab Syafi'i lah berkenaan dengan pegang Quran dan bawa Quran ni ada khilaf yang besar lah. Setengah orang lain seperti Imam Bukhari kata tak perlu pun wuduk. Tak perlu pun wuduk. Hak ni tak apalah perbincangan suku. Cuma hak ni nak khusus dalam mazhab kita. Hak kita ramai-ramai ada amal. Bila kita kata amalan-amalan yang perlu ada wuduk 4 tu lah. Semaya, tawaf, setuh Quran dan bawa. Setuh nak baca, lepas tu nak bawa, nak pergi mana-mana kita nak bawa Quran tu. Itu kena ada wuduk dalam mazhab Syafi'i. Jadi perkara yang mewajibkan wuduk tadi, dia kena sekaligus. Iaitu berhadas. Berhadasnya ada beberapa bentuk. Sebagai contoh, kita ketuk. Kita kecing, kita berak, kita keluar madhi. Itu panggil hadas. Itu panggil hadas. Hadas kecil lah sini maksud dia. Yang boleh hilang dengan wuduk. Kalau hadas besar, keluar mani tu, tak pandai wuduk, dia kena mandi. Jadi, gapoh perkara yang mewajibkan wuduk? Satu, hadas. Yang kedua, iradah. Kehendak. Kehendak untuk mendirikan solat. Kehendak untuk tawaf. Kehendak untuk pegang Quran dan kehendak untuk bawa Quran. Kalau tak ada kehendak, kalau tak ada kehendak, hadas saja, tapi tidak nak semaya pun, tidak wajib wuduk, tak wajib lagi wuduk. Tapi kalau kita berhadas dan kita nak semaya, maka wajib ketika tu wuduk. Kalau kita hadas saja, lepas tu kita pergi wuduk, itu tidak panggil, itu bukan wuduk yang wajib, itu wuduk yang sunat. Untuk nak pastikan kita berada dalam keadaan berwuduk setiap masa. Itu.
Lepas tu dia kata wudu perkara yang ketiga berkait dengan wudu ialah kita kena tahu wudu terbahagi kepada dua, iaitu wudu wajib dan sunat. Ada wudu wajib, ada wudu yang sunat. Wudu yang wajib ialah wudu yang mengangkat hadas. Tadilah untuk menunaikan ibadat yang wajib kena ada wudu. Wudu sunat seperti wudu yang diperbaharui, tajdid wudu. Wudu sunat tu lagu mana? Kita tajdid wudu. Wudu sebelum tidur dan seumpamanya. Wudu sunat seperti tajdid baru wudu. Kita ada wudu dah. Kita rasa nak memperbaharui wudu. Kita pergi ambil sekali lagi. Padahal kita tidak berhadas. Itu panggil wudu sunat. Wudu sebelum tidur. Sunnah sebelum tidur kita tidur dalam keadaan berwudu supaya tidak diganggu oleh setan dan seumpamanya. Itu pun orang panggil wudu sunat juga. Wudu sebelum melakukan hubungan dengan isteri, itu pun sunat juga. Itu. Jadi ada wudu wajib, ada wudu yang sunat. Okey, tak apa. Lepas tu yang seterusnya hikmah. Apakah hikmah wudu? Hikmah, rahsia di sebalik wudu. Falsafah di sebalik wudu. Bapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita orang Islam sebelum semaya, sebelum tawaf kena berwudu. Apa rahsia dia di sebalik itu? Jadi hikmah-hikmah ni, rahsia-rahsia ni manusialah gali. Ulama-ulama, pengkaji cuba buat keluar. Tetapi hikmah ni bukan dalil. Bukan dalil. Kita tak boleh jadikan sebab. Kita kata kita berwudu sebab kita tahu dalam sains wudu ni molek untuk memelihara diri kita daripada serangan kuman, serangan virus. Setelah terbukti dari segi saintifik, ni molek ni orang Islam berwudu sebab dia terhindar daripada tidak mudah untuk dijangkiti kuman, dijangkiti virus. Sebab nak kali, 5 kali sehari dia berwudu. Allah ni hand sanitizer Kita lama dah. Tapi tidaklah sekuat tu Tak apalah. Jadi kalau ada orang kata kita berwudu sebab sains kata gini. Tak jadi. Tak jadi. Kita tak boleh jadikan hikmah tu sebagai dalil kita buat sesuatu ibadat. Bahkan kita buat sesuatu ibadat tu kerana Allah suruh. Kerana Allah Subhanahu wa taala suruh. Bukan setelah kita tahu rahsia faedah di sebalik ibadat tu barulah kita sungguh nak buat. Tu tak jadi. Maknanya kita buat kerana faedah duniawi. Faedah duniawi. Kita puasa buat apa? Nak diet kurus. Sebab puasa dapat kaedah yang sangat berkesan untuk menurunkan berat badan. Tak jadi. Jadi bukan dalil. Bukan dalil untuk untuk menjadikan amalan tersebut diterima. Itu. Jadi dikata sebahagian ulama mengatakan wudu adalah perkara ta'abbudi. Ta'abbudi ni maknanya kita buat tanpa kita persoalkan kenapa, tanpa kita memahami apa rasa di sebalik itu, kita buat aja. Allah Taala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, nak buat gini kita pun buat ikut. Patuh semata-mata dengan mengharapkan pahala. Dah kita hamba ni, ta'abbudi ni mana? Perhambaan. Hamba orang hamba dia buat je gapo tu dia suruh. Tak cara. Faham ke tak faham? Buat. Tu dia suruh nyaku. Suruh kebun. Suruh heret binatang heret. Dia tak tahu. Tak gitulah juga kita. Jadi sebahagian ulama kata tak ada hikmah khusus. Kita berwuduk tu semata-mata patuh kepada arahan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebahagian ulama mengatakan wudu ada hikmah. Ada rahsia di sebalik wudu tu. Hikmahnya ialah untuk membasuh anggota badan yang terdedah kepada kotoran. Maknanya wudu ni nak bersihkan anggota badan yang selalu terdedah pada kotoran. Muka kita. Kita kecek dengan orang bersembuh dia punya. Lah ni nampaklah duduk jauh tak sewa dekat supaya apa? Supaya tidak tersebar kuman ko gapo ko melalui percakapan.
Melalui percakapan. Gitu juga tangan kita. Orang tino siake lah macam-macam kerja kita buat. Kaki gitu juga, okey. Kaki begitu juga. Tepak kita gi tu macam-macam jenis. Macam-macam bentuk. Hok cemah, hok kotor, okey. Jadi sangat terdedah kaki, tangan dan muka. Sangat terdedah kepada kotoran. Jadi hikmahnya ialah nak basuh anggota-anggota yang selalu terdedah kepada kotoran. Lepas tu orang tanya pula, apa kalau begitu? Apa perlunya sapu kepala? Okey. Muka kepala tak terdedah mana? Okey. Tidak terdedah mana? Apa hikmah sapu? Jadi dia kata padah dah lah, okey. Jelah dah. Syariat suruh sapu kepala. Sebab apa? Satu, kepala tidak terdedah sangat. Dan kepala ni selalunya ditutup dengan serban. Dia katalah ni apa ni? Fikiran manusia. Ulama kata, kita setuju ke kita suruh remeh ke pendapat tu, kita suruh apa ni? Benda tu macam tak masuk akal ke? Biarlah, okey. Tapi itulah kita kata sebagai hikmah. Hikmah tu tasyri' ini, hikmah dan falsafah tasyri' ni, dia satu apa ni? Satu ilmu yang khusus pula dalam agama. Ulama tulis kitab suku yang menghimpunkan hikmah taharah daripada awal bab fiqh taharah, sapalah bab jenayah, bab hudud, bab apa kena kerak kepala. Tidak kata tembok, tidak kata kena renjata elektrik, nak bunuh orang hok kena qisas ni. Bab apa kena pacu, ke kerja zalim nampak. Bab apa gitu. Jadi ulama tulis kitab suku. Cumanya kalau kita baca dalam kitab-kitab hikmah tasyri', kadang-kadang kita pun jadi nak suka. Tidak semua alasan yang diberikan oleh ulama tu kita boleh terima dengan akal. Tak semua. Bila gitu kita nampak, okey, beza apa ni? Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beza kajian manusia hok apa ni, menggunakan akal, fikiran semata-mata. Kadang-kadang nampak remeh doa. Sebagai contoh, okey. Sebagai contoh berkenaan dengan semaya ni. Kenapa ada 4 waktu, ada 3, ada 2, okey. Kenapa tidak buat 4 belaka? Jadi ada setengah ulama kata, okey. Dia kata semaya ni ialah alat untuk kita sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, kalau jin, dia sapa kepada Allah Taala sebab dia ada sayap. Sayap dia dalam Quran Allah Taala sebut masna wa thulatha wa ruba'. Ada apa ni? Ada 2, ada 4. Ada 3. 2, 3, 4 sayap malaikat. Ada beberapa bentuk. Jadi dengan sayap beberapa tu mereka sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setengah ulama kata, gitu juga kita. Kita nak sapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan semaya itulah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat gitu. Tapi apa ni? Tapi itulah kita nak terima ke tak terima ke? Tengoklah, bergantung kepada kita. Tapi dia bukan satu dalil. Kita sebut hikmah ni sekadar untuk menambahkan lagi maklumat. Bahkan ulama kata hikmah tasyri' yang sebenar, okey. Hikmah tasyri' yang sebenar ialah ta'ah, kepatuhan. Sebab apa kena semaya pak? Okay? Menimbulkan persoalan kepada kita. Apa macam-macam hukum ni. Dan macam-macam dalam banyak-banyak hukum ni banyak kita tak faham. Sebab apa Allah tetap kayak gini. Kita tak faham. Jadi hikmahnya ialah nak suruh kita patuh. Walaupun kita tak faham. Serupa askar lah, serupa askar. Dia kena pergi buat latihan. Macam-macam latihan dia, okey. Latihan dia kadang-kadang nampak macam tidak berperi kemanusiaan lah. Kasar, okey, kasar. Lepas tu mengganggu, okey. Pukul 1, pukul 2, geruk, okey, dia geruk. Dia pecek loceng tu. Dalam masa 9 minit siap. Siap berepung di padai. Berepung padai. Duduk tengah tidur pukul 2, okey. Duduk tengah tidur pukul 2 tu, dia kejut, gaya-gaya riuh pula tu. Okay, kita baru je nak tidur. Perok kena pergi berepung padai. Siap dengan kasut, dengan uniform. Lewat kena denda pula. Api tak tahulah berapa puluh kali kan. Tak siap, tak ada sudah api geselai pula dalam air. Jadi buat apa pelik? Pelik lagu tu. Tak ada sebab lain.
nak suruh taat 100% kepada arahan ketua. Jadi gitu juga ulama kata hikmah dan falsafah syariat ni hak paling besar ialah nak melahirkan ketaatan yang tidak berbelah bagi dalam jiwa seorang hamba. Itu. Tak apalah. Kita masuk. Itu habis bab ta'rif. Hakikat ataupun definisi wudu. Okey. Lepas tu kita masuk pula berkenaan dengan fardu wudu. Fardu wudu. Fardu wudu ni iaitu hak dimaksudkan sini iaitu rukun-rukun wudu lah kita sebut dah secara sepitah lalu saat ni. Jadi dia kata terdapat 6 fardu wudu, yakni dengan maksud rukun wudu. Iaitu yang pertama niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan termasuk siku. Kedua tangan termasuk siku. Yang ketiga yang keempat menyapu kepala. Yang kelima basuh kedua kaki termasuk buku lali. Dan yang keenam tertib. Ikut susunan ni lah. Okay, tak boleh tunggal terbalik. Ikut susunan hak ni. Kalau dalam mazhab lain 4 aja. Dia tak ada niat dan tertib tu tak ada. 4 aja. Tengah 4 tu ya. Tak apalah. Kita pakai ni ni. Ni cara ni. Jadi hak mula-mula sekali niat. 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 Niat dalam wudu. Niat dalam wudu. Okey. Jadi berkenaan dengan niat ada 7 perkara. Terdapat 7 perkara yang berkait dengan niat. Yang kita nak bincang berkenaan dengan niat ni ada 7 perkara. Yang pertama ta'rif niat. Yang kedua hukum niat. Hukum niat wajib ke, sunat ke, mustahab ke. Yang ketiga tempat. Nak niat mana? Okey. Nak niat mana? Di mulut ke? Kau dalam hati. Yang keempat zaman, waktu nak niat. Niat semasa duduk rumah lagi ke, nak semaya ni, nak berwuduk ni, niat ketika duk pakai baju nak pergi masjid ke, kau niat ketika duk mula-mula basuh muka tu. Dia ada zaman dia. Lepas tu yang kelima kaifiyah, cara nak niat tu. Nak niat tu dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa Arab ke, kalau nak sebut lagu mana. Nak sebut nawaitu gapo. Nawaitu gapo. Yang kelima syarat-syarat. Nak niat ni pun ada syarat dia. Nak niat ni pun ada syarat dia. Yang ketujuh maksud. Faedah, tujuan. Tujuan niat. Itu. Yang pertama sekali, apakah ta'rif niat? Daripada 7 saat ni, mula-mula sekali ta'rif niat. Gapo niat ni? Kita kena faham dulu gapo niat. Niat dari segi bahasa, yakni bahasa Arab lah, bermaksud al-qasdu mutlaqan. Keinginan secara mutlak. Keinginan, apa sahaja keinginan orang panggil niat. Keinginan dalam hati lah. Keinginan ni, mari dalam hati dulu. Hak tu bik mulut tu, itu menyuarakan keinginan. Hak asal dalam hati. Nak makan nak makan mi tarik. Mi tarik. Nak pergi Nak pergi situ, nak pergi sini. Nak buat kau tu, nak buat kau ni. Mari dalam hati dulu. Barulah kita royak ke bini kita, royak ke kanak kita, mari cuti ni kita pergi mana-mana, Hak asal mari sini dulu. Daripada hati dulu. Okey. Jadi dia kata keinginan secara mutlak. Sama ada keinginan itu disertai perbuatan, yakni sekaligus. Niat apa perok selalu. Niat dan perbuatan itu sekali. Ataupun perbuatan dilakukan selepas lama berniat. Niat lama dah, cuma tak buat lagi. Macam nak pergi haji kan? Nak pergi haji. Daripada muda lagi niat nak pergi haji. Sebab itulah dia buka akaun tabung haji, dia masuk duit tu nak suruh biar cukup. Maknanya lamalah dia niat, tapi dia kira ke? Adakah niat dia sekali dengan pergi buat haji tu tak lagi? 20 tahun lepas tu baru boleh pergi. Baru boleh buat. Baru boleh buat apa yang diniatkan. Jadi dari segi bahasa, sama ada niat sekali dengan perbuatan ataupun perbuatan dilakukan lama selepas berniat, kedua-dua tu orang panggil niat belaka. Dari segi bahasa Arab. Dari segi bahasa Arab.
Itu yang pertama. Dari segi syarak, hak ni kita pakai. Hak ni kita pakai. Dari segi syariat pula. Dari segi syariat pula. Memang sama dah ke. Dalam kita mentaarif ke gapo-gapo dalam bahasa Melayu ko, dalam bahasa Inggeris ko, dalam bahasa apa-apa ke. Dia ada apa ni perbezaan dari segi ta'rif, dari segi bahasa, dari ta'rif dari segi istilah. Penggunaan dari segi bahasa, dari penggunaan dari segi istilah. Ada beza. Serupa juga sini. Serupa juga. Dari segi syarak, niat ialah dalam bahasa Arabnya dikata qasdu syai' muqtarinan dzalikal qasdu bi awwalil fi'li. Falau tarakhal fi'lu la yusamma niyatun. Walau taqaddama niyatu 'alal fi'li yusamma azman. Yusamma azman. Dia kata niat dari segi syarak ialah menginginkan sesuatu. Memaksudkan sesuatu yang disertai dengan awal perbuatan. Ingin memaksudkan sesuatu di awal perbuatan. Di awal perbuatan. Macam kita semaya ke. Niat sekali dengan takbiratul ihram. Itu niat dari segi syarak. Itu niat dari segi syarak. Itu dimaksudkan dengan niat dari segi syarak. Kalau niat ketika duduk rumah, kita pakai baju, kita mandi, nak pergi masjid ni ke. Lepas tu kita perih mutu ambil kunci, siap-siap. Kita tahu dah, kita main niat dah. Daripada rumah lagi nak pergi masjid. Tapi itu niat dari segi bahasa semata-mata. Dari segi syarak, mengikut mazhab Syafi'i lah. Mengikut mazhab Syafi'i, niatnya sekali dengan awal perbuatan. Awal perbuatan. Sini kita nak wuduk ni. Mana niat di permulaan wuduk lah. Niat di permulaan wuduk. Kalau seorang itu mendahulukan niat daripada perbuatan, niat dulu. Macam nak pergi Mekah saat ni, nak pergi buat haji saat ni. Itu bukan niat. Dari segi syarak. Itu orang panggil azam, keazaman. Azam dalam bahasa Melayu kita panggil azam. Azam ni benda tak buat lagi. Tapi learn ni kita ada dah keinginan itu. Daripada kecil lagi saya berazam, bercita-cita nak jadi doktor. Nak masuk universiti ngaji. Itu azam. Itu beza dia. Itu beza dia. Jadi dari segi syarak bila kata niat iaitu hak kita maksudkan di awal perbuatan tu. Di awal ibadat kita tu. Di awal perbuatan ibadat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hukum? Hukum berniat. Yakni hukum berniat dalam berwuduk ni. Apa hukum dia? Hukumnya ialah wajib ghaliban. Wajib ghaliban dalam kesemua ibadat, ijad ataupun af'al seperti wuduk dan solat dan lain-lain, dan tidak wajib dalam ibadat turuk seperti izalah najasah, samuk, kulit dan lain-lain. Dia kata hukum berniat, hukum berniat ialah wajib dalam kesemua ibadah. Dalam kesemua ibadah, termasuklah berwuduk ni. Ibadah ke apa? Ibadah ijad. Ibadah ijad ni yakni kita buat dan benda tu ada kita, kita semaya ada perbuatan semaya tu bila kita buat semaya tu kita ambil wuduk ada kesel-kesel tu pada tubuh kita. Itu orang panggil ibadat ijad. Kita sembelih. Kita sembelih binatang tu ada. Kita dapat. Bukan ibadat tark. Seperti wuduk, solat dan lain-lain. Jadi kalau amalan-amalan ibadat ijad, dia hukumnya adalah wajib. Wajib ghaliban dipanggil. Wajib ghaliban. Maknanya secara kebanyakannya majoriti ibadat ijad ni niat dalam majoriti ibadat ijad hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Cuma ada saja ibadat ijad yang mana niat padanya adalah sunat, tidak wajib, iaitu mandi janazah. Memandi ke mayat. Tak apalah. Waktu tu kita akan bicara secara tepat dia lah. Okey. Dan dalam ibadat turuk ni ibadat berbentuk buai. Buai tinggal. Contohnya seperti buai najis, izalah najasah. Pakaian kita kena najis, kita buai.
Kita buai. Samuk kulit ke? Samuk kulit. Samuk tu nak buai apa ni? Nak buai lemuk, nak buai bawang-bawang busuk tu. Itu pun berbentuk turuk juga. Jadi hak tu tidak wajib. Tidak wajib berniat. Tidak wajib berniat. Itu. Itu yang kedua, hukum. Hukum maknanya kalau tidak ada niat, kalau tidak ada niat dalam wudu, kita dah bincang ni berkenaan dengan wudu secara khusus. Mana kalau tidak ada niat dalam wudu, tak sahlah wudu. Tidak sah. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Tidak ada niat kan? Tidak ada niat mengikut syarak saat ni. Niat yang disertakan dengan awal perbuatan mula-mula tu. Awal ibadat. Itu maksud niat. Bukan niat apa ni? Bukan niat daripada awal lagi, lepas tu baru buat. Tidak. Itu. Lepas tu yang ketiga berkenaan dengan niat ni tempat. Tempat niat di dalam hati. Tempat niat di dalam hati. Maknanya kena niat mana? Niat nak wuduk ni, niat mana? Niat dalam hati. Niat dalam hati, tidak kata kena apa ni? Kena derah, kena sebut derah. Tidak. Sekiranya seseorang melafazkannya, menyebutkan dengan apa ni? Dengan mulut dia, maka hukumnya sunat. Hak wajibnya niat dalam hati. Kalau sebut mulut sunat untuk membantu hati menghadirkan niat. Itulah. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Lepas tu bilakah waktu niat wuduk? Bila nak niat wuduk ni? Bila nak niat wuduk? Jadi dia kata mana ni? Waktu niat wuduk ni apa ni? Pada ketika membasuh mana-mana bahagian daripada muka dalam basuhan pertama. Jadi bila waktu nak wuduk, niat wuduk? Ketika kita mula-mula basuh muka. Ketika kita mula-mula basuh muka tu, basuh yang pertama tu, ikutlah kita start apa ni dengan bahagian bawah dulu ke, ataupun kita start dengan di dahi dulu ke. Ambil air tu, start dengan dahi. Ketika tu lah. Ketika tu. Ataupun kalau kita start ke bawah dulu, ada juga ketika tu. Mana dalam basuh yang pertama. Apa ni? Ketika membasuh muka. Ketika basuh muka. Lepas tu bagaimana pula dengan wuduk, dengan sunat-sunat wuduk yang dilakukan sebelum basuh muka? Kita basuh tapak tangan, kita khomo. Kita khomo, itu sebelum basuh muka, Jadi kena niat ke tak? Adakah ia perlu niat? Dah kata niat wajib ketika basuh muka. Kita buat apa ni? Ketika basuh tangan, ketika khomo, niat ke tidak? Jawabnya perlu niat juga. Perlu niat juga, tetapi ia adalah niat sunat. Sunat apa ni niat sebelum basuh muka tu niat sunat. Niat sunat. Maknanya bila basuh apa ni, kita kena berteruslah. Agar diberikan pahala bagi sunat-sunat yang dilakukan sebelum membasuh muka. Sekiranya seorang itu tidak niat, maka tiada pahala bagi sunat-sunat tersebut. Kalau dah niat tika basuh muka, sedekah sebelum basuh muka tu dia basuh tangan, dia khomo. Mengikut setengah pendapat kata tak boleh pahala. Apa ni dia agak kita kata apa ni ketat sikitlah syarat-syarat itu, dia punya SOP tu. Tapi mengikut setengah pendapat, mengikut setengah pendapat, mengikut setengah pendapat padan dah. Kalau orang itu niat daripada awal basuh tangan lagi. Dia niat situ lagi. Dia untuk memudahkan dia. Takut bila nak basuh muka jadi nak kena niat pula, jadi timbul was-was pula. Jadi mengikut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Padan dengan niat daripada awal buat sunat wuduk sebelum basuh muka tu. Itu. Tak apalah. Jadi gitu juga. Dengan kesemua ibadat-ibadat lain pun dia kena niat ketika awal ibadat, kecuali puasa. Kecuali puasa. Puasa ni mula bila masuk waktu fajar sudah sahur. Bila orang best situlah start puasa, tapi niatnya sebelum terbit fajar. Kena niat malam lagi sebelum terbit fajar.
Lepas tu yang apa ni? Yang seterusnya kaifiat niat ni lagu mana? Okey, kaifiat lagu cara niat ni sama ada beberapa cara lah. Nawaitu raf'al hadath, aku niat akad hadath. Itu yang pertama. Ataupun nawaitu taharah lis-salah, aku niat bersuci untuk semaya. Ataupun nawaitu ada al-wudu, aku niat menunaikan wudu. Ataupun nawaitu fardal wudu, aku niat fardu wudu. Ataupun nawaitul wudu, aku niat berwudu. Ada beberapa cara. Pilihlah mana-mana hak ringkas kita dak buat sama-sama dah tu betul dah lah. Okey. Nawaitul wudu, nawaitu raf'al hadath, boleh belaka. Boleh belaka. Lepas tu syarat niat ada 4 iaitu Islam, mumayyiz, lepas tu tahu apa dia niat. Dia tidak melakukan perkara yang menafikan niat. Yang ni kalau selepas perkara yang menafikan niat ni kufur lah, murtad. Tidak. Atau terjauh sekali lah. Lepas ni terakhir faedah niat ialah, maksud niat ialah untuk membezakan ibadat dengan adat. Untuk membezakan ibadat dengan adat. Maknanya kalau orang tu dah biasa duk ambil wuduk sama. Duk biasa ambil wuduk sama. Tak sama wuduk hak dengan niat dengan wuduk hak dia buat kerana biasa. Kalau buat kerana biasa dia tidak niat. Wuduk hak dia mulai dengan niat, itu dipanggil wuduk ibadat. Kalau wuduk hak tanpa niat, kayak tu basuh muka, basuh tangan itu orang panggil wuduk adat. Buat tu kerana kebiasaan. Tidak kerana ibadat. Tidak kerana ibadat, tidak jadi ibadat. Jadi sebab itulah dalam mazhab Syafi'i niat ni sangat-sangat penting. Niat ni sangat-sangat penting. Jadi seperti itulah dulu untuk malam ni, insya-Allah. Seterusnya ni basuh muka dan seterusnya kita akan sambung di kemudian hari, insya-Allah. Okay. Tidak tertib hak sunat tadi. Ada pendapat kata sah. Boleh sebab dia hak tertibnya hak wajib. Hak tertib wajib. Mana kalau kita tidak tertib hak sunat. Ada pendapat kata tak apa. Ada pendapat. Basuh juga. Jadi tu ada wuduk ni lama tanpa nak masuk tu. Kita nak mai tu tak ada nak niat sunat tu dah. Atau masuk sunat ni boleh tak buat pergi mushaf Dia ajib soalan dia. Niat sunat kan niat untuk semaya sunat dia tak semaya. Semaya duha ke pukul 10. Tapi ada orang kita niat dia tidak nak semaya wajib. Niat sunat ni boleh tak buat semaya wajib? Ataupun dengan niat sunat boleh pergi? Dia bukan niat tu hak sunat. Wajib wuduk dengan sunat wuduk. Sunat wuduk boleh. Tidak jadi masalah. Maknanya walaupun kita ambil wuduk, kita ambil wuduk asalnya nak semaya nak semaya duha, hak sunat. Lepas tu ada lagi siapa semaya zuhur, boleh, tak ada masalah. Boleh semaya zuhur. Tidak kata khusus dengan setakat benda sunat. Tidak. Niat ada dua kan? Wuduk wajib, wuduk sunat. Wuduk. Tidak nak buat wuduk wajib. Wuduk nak untuk semaya sunat. Wuduk ialah hak wajib, hak sunat, bukan niat. Jadi boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, tak kena, tak jadi masalah lah. Sebab sebab asal berwuduk ni, asal berwuduk hak utamanya untuk benda-benda wajib tadi. Benda-benda fardu lah. Tak kena ambil orang lain.
Dia kena start mula. Dia kena start mula. Sebab tak tertib dah. Dia tak tertib dah. Dia tak tertib. Dia contoh kita sudah ngelah dengan apa ni? Masa kepala kan. Masa kepala tak ada masa kaki. Jadi selepas kita masuk kepala tu kita start motor. Jadi campur dengan benda lain dah. Dia kena mualak. Dia kena mualak. Mualak. Tak boleh putus. Tak boleh putus. Sekejap boleh dah. Ah. Dah ada puas semaya kamu. Tak kencing ke? Mana kau dah ambil air semaya mana? Tu boleh. Tu boleh. Setengah-setengah orang kata kalau tak ada kering air tak apa lagi dah. Tak ada kering lagi. Sama lah tak macam dia. Ada kering di sambutan. Ambil apa? Putih apa? Gua sudah mau tak bahasa situ air tak ada hutan kita nak kamu. Air kamu air kamu ada pula. Jadi air ada mui lagi tak sambung situ sudah ada. Buat kerja lain dah lah jadi. Hak lebih comaknya. Hak lebih comaknya kita start mula lah. Berturut-turut. Tertib. Dia sekali dah tertib dia mula. Tak boleh seleh. Moga kita geruk dah ke. Moga kalau sunat wuduk ni tahu. Macam dah mudah habis air putus ni kan dah gua kita lagi rekah. Masih mualak. Kena? Telefon pakai telefon tak kering. Boleh kita telefon. Ada pun itu sambung. Okey, jagalah ya. Capur. Habis.